Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua adik-adik? Cikgu mendoakan semoga adik-adik semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan harapan cikgu kita sama-sama jugalah mendoakan semoga negara kita ni cepat-cepat pulih daripada pandemik COVID-19. Maka kalau negara kita sudah pulih, mungkin peluang kita untuk bersemuka di sekolah akan kembali semula. Okey, tanpa melengahkan masa, Cikgu Halimi Cikgu Halimi akan mengajar awak mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Pada video cikgu pada minggu lepas cikgu dah ajar tentang unit yang pertama iaitu teknologi rumah tangga. Topik yang telah saya ajar berkenaan dengan kenali mata jahitan. Adik-adik masih ingat? Jika tidak ingat, adik-adik boleh tengok semula video cikgu dalam YouTube channel cikgu punya. Jadi adik-adik boleh tahulah apa yang dimaksudkan dengan mata jahitan. Kalau tak ingat, cikgu imbas balik. Okey, ada 6 mata jahitan. Yang pertama iaitu jahitan kiah, yang kedua jahitan jelujur halus, yang ketiga jahitan jelujur kasar, yang keempat jahitan insang pari, yang kelima jahitan sembat dan yang keenam iaitu jahitan silang pangkah. Okey, jadi hari ini cikgu akan teruskan PDPR cikgu yang berkenaan dengan tajuk yang lain iaitu kenali alatan jahitan. Jadi kita dah kenal mata jahitan, maka hari ini adik-adik kena tahu beberapa alatan jahitan yang sesuai digunakan dalam kerja-kerja menjahit. Okey, ni contoh. Di akhir pembelajaran ini, adik-adik akan menguasai beberapa elemen dalam DSKP. Standard kandungan artikel jahitan, standard pembelajaran menerangkan fungsi alatan jahitan, dan standard prestasi adik dapat menerangkan fungsi artikel jahitan dan alatan yang digunakan. Kenali alatan jahitan. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Alatan ini diperlukan untuk mengukur, menanda, memotong, menyemat dan menjahit. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan beberapa alatan jahitan yang ada dalam video ini. Okey, adik-adik pernah lihat tak gambar yang ada dalam video cikgu ini? Okey, ini ialah pita ukur. Pita ukur ni ada kegunaan dia. Pertama, mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Kedua, untuk mengukur bahagian yang hendak digunting atau dijahit. Adik mungkin pernah lihat pita ukur ni ketika mengikut ibu pergi membuat tempahan baju kurung untuk raya, baju Melayu. Tukang jahit mesti menggunakan pita ukur ini untuk mengambil ukuran. Seterusnya ialah alatan jahitan yang kedua. Cikgu nak tunjukkan dalam gambar ini dinamakan pembaris. Apa kegunaan pembaris ini? Pertama, mengukur dan menandakan pola. Kedua, untuk mengukur dan menanda bahagian yang hendak digunting atau dijahit. Minta ingat supaya lepas ini kita tahu apa kegunaan pembaris. Seterusnya, alatan jahitan yang ketiga namanya roda surih. Apa kegunaan roda surih? Memindahkan tanda pola ke fabrik. Itulah fungsi roda surih. Baiklah, seterusnya ini ialah alatan jahitan yang keempat. Namanya kapur tukang jahit. Apa kegunaannya? Membuat tanda pada fabrik. Dalam gambar ni ada 4 warna. Jadi kalau kita nak guna fabrik, tengok fabrik yang warna apa. Kalau fabrik kita warna putih, kita tak sesuai nak guna kapur warna
putih. Nanti tak nampak dengan jelas apa yang kita tanda. Jadi kita kena guna kapur yang berlainan warna. Biar ada kontra dia. Faham tak? Okey. Alatan jahitan yang seterusnya, yang kelima, kertas karbon tukang jahit. Ini dalam gambar ni ialah kertas karbon tukang jahit. Apa kegunaannya? Pertama, dapat memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Tadi kita dah tahu dah apa fungsi roda surih. Ini fungsi bagi kertas karbon tukang jahit. Faham ah? Okey. Okey, cikgu teruskan. Ini ialah alatan jahitan yang keenam, jarum peniti. Apa kegunaan dia? Menyemat pola pada fabrik, menetap 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Pernah nampak jarum peniti ni di rumah? Pasti ada. Kebanyakannya ibu akan menyimpan benda ni di tempat yang selamat lah. Sebab jarum peniti ni tajam dan berbahayalah jika adik-adik kecil ternampak atas lantai, boleh mengakibatkan kecederaan. Jadi jika adik-adik nampak benda ni berteraburan di rumah, cepat-cepatlah ambil dan simpan di tempat yang selamat. Okey, itu fungsi apa kegunaan dia jarum peniti. Okey. Baiklah, seterusnya alatan jahitan yang ketujuh. Namanya gunting fabrik. Kegunaan dia menggunting fabrik. Ini rupa bentuk gunting fabrik. Jika adik-adik ternampak gunting fabrik ni di rumah, pastikan adik jangan gunakan untuk menggunting benda lain. Ini nasihat cikgu lah. Jangan gunakan untuk benda yang lain. Gunakan hanya untuk fabrik. Kenapa? Sebab gunting fabrik ni jika adik-adik gunakan untuk menggunting kertas, lama-lama gunting fabrik ni akan cepat tumpul. Maka bila kita nak gunakan untuk gunting fabrik, dah tak boleh. Jadi terpaksalah kita cari yang lain pula. Seterusnya ini ialah alatan jahitan yang ke-8. Namanya gunting kertas. Tadi gunting fabrik, ini gunting kertas. Boleh guna untuk gunting kertas. Jangan guna untuk gunting fabrik pula. Tak sesuai. Jadi apa kegunaan dia? Memotong kertas bagi membentuk pola. Jadi gunting kertas ni pun kita boleh gunakan bagi membentuk pola. Supaya kita dapat mendapat ukuran yang tepat. Okey, seterusnya. Ini alatan jahitan yang ke-9. Namanya jarum jahit tangan. Adik-adik biasa tengok kan apa kegunaan dia. Okey, kita lihat di sini ya. Kegunaan dia menjahit fabrik. Macam mana nak guna dia ni? Nanti jika kita berpeluang untuk bersemuka, cikgu akan tunjukkan cara menggunakan jarum jahit tangan. Benang. Kita nak kena masukkan benang dalam lubang yang begitu kecil. Jika tak puaslah kita nak masuk benda ni. Kalau kita dah biasa masuk, senang je. Okey? Okey, ini yang seterusnya alatan jahitan yang ke-10, mesin jahit mini. Saiz semua kecil je. Dia tidak sebesar yang kedai jahit punya. Kegunaan dia menjahit fabrik, menggunakan elektrik untuk berfungsi. Okey, yang cikgu tunjuk ni yang menggunakan elektrik. Tapi cikgu tengok dekat pasaran luar pun ada jual yang menggunakan bateri je. Tapi kena sering lah. Kalau habis bateri kena tukar lah. Tapi kalau yang ini menggunakan elektrik, kita cocok je pada soket, plug. Kita boleh on dan kita boleh gunakan untuk menjahit. Okey. Yang seterusnya alatan jahitan yang ke-11, namanya mesin jahit tangan. Inilah. Ini rupa bentuk mesin jahit tangan. Kegunaan dia menjahit fabrik digunakan secara manual. Tak ada elektrik, tak ada bateri. Kita guna tekan titik-titik-titik, dah berjaya akhirnya. Siaplah jahitan kita itu. Okay, kita dah sampai ke alatan jahitan yang terakhir hari ini. Namanya
peretas jahitan. Apa pula peretas jahitan ini? Kegunaannya meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Ini rupa bentuk dalam gambar ni. Jadi adik-adik tengok betul-betul. Inilah kegunaannya. Kalau contoh contohnya nak buka jahitan tu, kita guna yang ni. Dia lebih menyenangkan dan lebih selamat kita gunakan berbanding kita guna pisau. Okey, guna ni lebih selamat. Okey, yang kedua, lubang butang. Kalau biasanya setengah kedai jahit tu dia jahit bentuk rupa bentuk butang tapi dia belum ada lubang. Jadi kita boleh gunakan peretas jahitan. Okey, soalan saya yang seterusnya, tahukah kamu kedua-dua merupakan bahan utama dalam penghasilan artikel jahitan? Cikgu tak tunjuk lagi. Tak dalam 12 alatan jahitan tadi, tak ada lagi. Kali ni, tapi kedua-dua ni sangat penting dalam penghasilan artikel jahitan. Okey. Agak-agak apanya? Okey, inilah dia. Yang pertama mesti ada benang. Yang kedua mesti ada fabrik. Kalau tak ada kedua-dua ni, ada alatan jahitan yang banyak macam mana pun takkan boleh menjahit. Itulah cikgu nak tunjukkan ini sangat penting dalam nak membina artikel jahitan. Okey, cikgu akan bagi satu teka-teki sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu hari ini. Fikir-fikirkanlah di rumah. Saya bukan pisau, saya juga bukan gunting, tapi saya amat tajam. Saya digunakan untuk meretas mata jahitan. Siapakah saya? Jadi, adik fikir-fikirkan agak-agak apa jawapannya. Jika adik tahu, adik simpan saja jawapan tu. Jika kita berpeluang bersemuka, adik bagi tahulah jawapan tu pada cikgu. Tak ada hadiah pun. Okey, maka berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana adik-adik menonton video cikgu dari awal hingga ke akhir. Jadi dengan ini cikgu akan mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika adik rasa menarik video yang cikgu buat, minta tolong subscribe dan like. Okey, itu sahaja. Bye.